Baik, kita tengok contoh yang ni. Contoh ini, kita ada orang di atas rakit lah ni, mendayung rakit. Ya, dan orang mendayung rakit ni, dia sedang menuju ke arah sana. Ya, arah ni arah timur laut kan. Ya, sedang Lawan arus. sedang menuju ke timur laut. Arus air pula dia menolak rakit ni ke kanan. Right? Jadi ini nak menuju arah timur laut, arus ni nak menolak dia ke kanan ke arah timur. Right? So, soalan dia lah apa nilai net force? Ya, apa nilai net force bagi pendayung ni? Ya, sekejap saya tengok betul ke soalan saya ni. Oh, okey, salah. Okey, soalan dia ialah dia suruh cari apa nilai pecutan arah X dan apa nilai pecutan arah Y. Okey? Pecutan arah X dan pecutan arah Y. Okey, sekejap ya, saya nak refer Waalaikumsalam. Kejap saya nak pergi buka ni dulu. Okey, tengok ni. Okey. Boleh ni. Okey, kita balik kepada ni. Okey, soalan dia ialah kita nak cari apa nilai acceleration pada arah X dan apa nilai acceleration pada arah Y. Okey, so mula-mula sekali kalau kita nak menyelesaikan masalah dalam solid mechanics, mula sekali ialah kita kena buat free body diagram. Ya, free body diagram ni apa dia? Kita buang semua body, ya, rakit, orang, air semua kita buang, kita wakilkan kepada satu point. Macam dalam rajah sebelah ni, yang ni. Ini adalah dia punya free body diagram. Ya, jadi kita wakilkan kepada satu point, lepas tu kita lukis paksi, ya, macam dalam rajah ni iaitu paksi X dan paksi Y. Okey, nampak? Lepas tu kita lukis semua daya yang dialami oleh body tu. Iaitu kita ada daya arah timur laut ni dah diberi daya dia adalah 15 Newton dan diberi daya arah X iaitu ke kanan sebanyak 17 Newton. Ya. So soalan dia ialah apa pecutan pada arah X dan apa pecutan pada arah Y. Ya, ini adalah pecutan pada arah X dan pecutan acceleration pada arah Y. Okey. So untuk menyelesaikan masalah dalam ni, kita kena belajar satu lagi konsep dalam solid dalam strength of materials ni, itu kita nak resolve the force. Resolve the force to the axis. Ya, iaitu kita nak leraikan daya ke paksi. Ya, yang ni siapa belajar fizik dulu ingat dah ni? Ingat tak? Oh ya, lupa. Semua belajar sastra Okay. Tak, saya belajar akaun. Prinsip akaun. Prinsip akaun tak ada lah benda ni. Okey. Tapi adalah MX. Guna kalkulator tu adalah kan? Okey, jadi saya okey, penyelesaian dia kita belajar kaedah resolve the force. So tadi kita punya free body diagram kita macam mana? Kita wakilkan semuanya pada satu point. Lepas tu kita tunjuk paksi kita, inilah paksi kita, ni paksi arah Y dan ini ialah paksi X kita kan. Okey. Kemudian kita lukis semua daya yang ada. Daya yang ada ialah mula sekali daya arah ni. Ini berapa? 15 Newton kan? Okey. Lepas tu kita ada daya yang ini adalah 17 Newton. Okey, betul? Sudut ni berapa? 67 darjah. So sudut 67 darjah. Okey. So ini adalah kita punya free body diagram.
So soalan kita apa? Dia suruh cari apa acceleration arah X, ya, dan apa acceleration arah Y. Okey? So, apa formula kita? Formula kita adalah F sama juga MA. Itu formula kita. Okey? So, untuk cari acceleration arah X, kita kena cari force arah X. Ya? Dengan cara yang sama, untuk cari acceleration arah Y, kita guna formula yang sama, iaitu Fy sama juga dengan mass darabkan dengan acceleration arah Y. Ya? Nilai mass dah diberi rasanya dalam soalan tu, itu nilai mass adalah nilai mass adalah 1300 kg. Nilai mass diberi 1300 kg. Okey? So sekarang ni kita punya kaedah ialah kita kena cari force arah X dan juga force arah Y. Okey, untuk mencari force arah X, apa yang kita kena buat ialah kita kena resolvekan semua daya-daya itu ke arah X. Right? Menggunakan kaedah resolve. So, daya kita ada 15 Newton dengan 17 Newton kan? So, kita tengok pada X-axis dulu. X-axis, kita ada 17 Newton. So, force arah X, mula sekali kita tengok 17 Newton tu. 17 Newton ni dia arah X kan? Betul tak? Betul. 17 Newton arah X. So dia kepunyaan sepenuhnya paksi X. Right? So kita ada 17 Newton campur kita ada 15 Newton ni kan? Ya? Betul. Newton kita kena resolvekan ke paksi X. Untuk resolvekan ke paksi X, kita kena guna sin ataupun cos yang kita belajar tadi. Ya? Kita tengok balik tadi formula sin cos kita tadi, mana tadi? Ni sin dengan cos kita tadi ni kan. So macam mana tadi kita punya 15 Newton tadi, 15 Newton kita tadi macam ni kan? 15 Newton kan? Kita nak resolvekan dia ke paksi X. So paksi X kat mana? Paksi X adalah ini. Nampak? Nampak ya? Okey. Nampak. Sudut kita adalah ini. Ini sudut theta kita. Alright? Nampak? Okey. So segitiga kita macam mana? Segitiga kita adalah macam ni. Ini segitiga kita. Okey. So base kepada formula sin cos kita tadi, yang kita nak cari fx adalah di sini. Ini adalah fx. Right? Betul? Ya. Yeah. So sekarang ni kita nak pakai sin ke cos. Ya. Yeah. Kita ada 15 dan juga fx tadi. So kalau kita tengok dalam ni, kita kena pakai cos. Kena pakai cos, ya. Yeah. Iaitu kat sini cos theta adalah fx bahagi 15. Nampak tak? Fx bahagi 15. Okay. Oh dah tak boleh padam dah sebab saya dah save tadi. Tapi boleh faham So cos theta ialah fx bahagi 15. So saya balik kepada kita punya kiraan tadi. Ya. Yeah. So okey, tak apa. Nanti dulu. So apa kita dapat tadi? Cos theta ialah fx bagi 15 kan? Ya. Betul. Keep. Okey. Saya nak tambah lagi satu slide. So base kepada formula kita tadi, kita dapat cos theta adalah fx bahagi 15. Alright?
Jadi fx adalah 15 darab cos theta. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okey. Jadi ini kaedah nak resolvekan dia ke paksi, ya, iaitu kita refer balik kepada formula cos kita tadi, lepas tu kita dapat nilai fx kita, ya. Okey, faham ya? Boleh? Boleh. Bagus. Semuanya ni cekap ni, dapat tangkap sekali aja. Try, I try. Okey, saya ulang balik. So, tadi ialah kita punya segitiga tadi kan, 15 macam ni kan. Kita nak cari dia punya resolution dia pada paksi X. So, ini adalah paksi X kita. So, ini adalah fx yang kita nak cari. Nampak? So, bila menggunakan cos kita, cos theta ni, so cos theta adalah A bahagian dengan C. Kalau kita susun balik segitiga tu, jadi cos theta adalah fx bahagi 15. Right? So, cos theta adalah fx bahagi 15. Ya. Jadi dengan kata lain, fx ialah 15 cos theta. Okey, boleh ikut Apa, tak dengar? Boleh ikut? Boleh doktor. Oh, Lindawati nanti Lindawati ajar yang tak dapat. Okey. Jawapan itu je lah yang 15. Sabar dulu, belum lagi. So kita balik kepada kita punya kiraan tadi. Kita dapat tadi fx sama juga 17 kan. Untuk yang 15 tadi dia akan jadi 17 campur 15 cos. Nilai theta kita berapa? 67 kan? 67. Macam tu jadinya. Jadi total force arah X ialah 17 campur 15 cos 67 darjah. Alright? So ini dapat berapa? Cuba kira. Mana nak kira? Okey. Picit 17 17 campur tambah 15 darab 22.86. darab 67. bukan darab cos Darab cos 67. 67. Sama juga. 22.86. Okey, so dapat 22.9 Newton. Itu adalah force arah X. Dapat? Dapat. Oh, alhamdulillah. Baik. Okey, so dapat 22.9 Newton. Itu baru x-axis. Sekarang ni kita kena cari Fy pula kan? So, untuk cari Fy, okey, saya buat new slide lagi. Untuk Fy pula, ya. So, sekarang ni kita nak cari untuk y axis pula. Ya. Itu kita nak cari Fy. So kita refer balik tadi segitiga tadi free body diagram kita macam mana? Kita ada free body diagram kita. Ya, lepas tu ini 15 kan? Ini 17. Ini sudut theta 67. Ini paksi Y, ini paksi X. So ini free body diagram kita tadi. So kita nak cari F arah Y. So F arah Y ialah kita tengok paksi Y yang akan ada komponen pada paksi Y adalah yang 15 Newton.
Ya, 15 Newton ni dia ada komponen paksi Y. Tadi kita dah kira komponen paksi X dia, kita kena cari komponen paksi Y dia. Ya. So untuk komponen paksi Y, kita refer balik kepada segitiga trigonometri kita. So segitiga trigonometri kita adalah macam ni. Segitiga trigonometri kita dia akan jadi macam ni. Ini adalah 15 Newton. Ini adalah Fy kita nak cari. Alright? Boleh? Okey. Okey. Sudut kita kat mana? Sudut kita adalah kat sini, 67 darjah. Nampak? So, Fy ni sebenarnya kita boleh pindahkan ke sini. Ini jadi kita punya Fy. Dia sama je. Okey? Boleh? So, Boleh. jadi macam tu kita punya segitiga. Ya. So kat mana 15? 15 ada kat sini. Kita nak cari Fy. So untuk kes yang macam ni, kita nak pakai macam mana? Kita pakai sin. Ya. So kita pakai sin. So sin 67 adalah Fy bahagi 15. Nampak? Ya. Boleh refer balik kepada segitiga kita tadi. Jadi sebenarnya sin 67 darjah ni adalah Fy bagi 15. So untuk kes ni kita dapatlah Fy adalah 15 darabkan dengan sin 67 darjah. Okey? So, yang 17 tadi dah tak ada dah. 17 tu sebab 17 Newton tadi dia kat paksi X saja. So, kat paksi Y kita ada komponen 15 Newton saja. Okey. So, yang ni Fy 15 darab dengan sin 67 darjah, kita dapat berapa? Kira 13.8. 13.80. Right, bagus. So, kita dapat 13.8 Newton. Alright? Baik. So sekarang kita dah dapat dah nilai Fx dan juga nilai Fy. Soalan ni sekarang ni kita nak cari nilai acceleration arah X, acceleration arah Y. Betul? So kita balik kepada formula kita tadi. Formula kita tadi ialah Fx sama je dengan mass darabkan dengan acceleration arah X. Ya? Yeah? So nak cari acceleration arah X, kita gantikan sajalah nilai yang kita dah dapat tadi. Fx tadi berapa? 22.9. 22.86. 22.9. 22.9. Sama juga dengan mass. Mass berapa tadi? 1,300. 8. 1,300. Darabkan dengan AX. So daripada sini dapatlah nilai acceleration arah X kita iaitu 22.9 bahagi 1,300. Dapat berapa? 22.9 bagi 1,300. 2.9. 22.9 bahagi 1,300. 0.017. 0.017. 0.18. 0.018. 0.018 saat prosedur. Semua dapat? Dapat. Okey, bagus. Okey, dengan cara sama kita boleh cari acceleration arah Y. Ya. Acceleration arah Y menggunakan kaedah yang sama. Macam mana dia dapat ni? Boleh dapat apa tu? Tanya tadi? Abu tanya. Abu Tak ada.
Tak ada. So sekarang kita nak cari acceleration arah Y kan. So kita guna formula Fy sama juga dengan mass darabkan dengan acceleration arah Y. Fy tadi kita kira berapa? 13.8. So 13.8 sama dengan 1300 kan? Arah Y. Daripada sini kita dapat nilai acceleration arah Y. Berapa? 0.01. 0.01 meter per saat kuasa 2. So dapat jawapan dah. Yang ni. Senang ah bila doktor ajar. Nanti bila buat sendiri tak dapat. Ni soalan dia. Dah faham yang ni boleh dah jawab soalan PMA. Ini 0.01 M apa ni doktor? 0.1 meter per saat kuasa 2. Unit bagi acceleration. Meter per saat kuasa 2. Okey. So tadi jawapan kita untuk acceleration arah X adalah 0.018 meter per saat kuasa 2 dan acceleration arah Y ialah 0.01 meter per saat kuasa 2. Dok, buka slide yang sebelum ni. Ni. Ah. Okey. Nak ambil gambar ya? Ambil. Okey. Okey, boleh? Boleh. So, berdasarkan kepada soalan yang ni, awak boleh jawab dah soalan PMA. Boleh dah jawab soalan PMA. Kita tengok soalan PMA ya. Saya tunjukkan soalan PMA. Soalan PMA. Stop sharing yang kejap. Soalan PMA. Okey, soalan PMA yang berkaitan dengan yang kita belajar baru je tadi adalah soalan nombor 4 dengan soalan nombor 5. Boleh tak jawab? Ya, soalan nombor 4, determine the magnitude of the resultant force and its direction measured counterclockwise from the positive x-axis. Yang ni awak kena jawab berdasarkan macam soalan orang naik rakit tadi, ya. Dan juga kena guna teorem Pythagoras yang kita belajar tadi, mula tadi yang kita tolak blok tadi 3 dengan 4 Newton tadi. Alright? InsyaAllah boleh. So untuk yang ni awak kena resolvekan force F1 ni, ya, dan dapatkan dia punya force arah X dan force arah Y. Kemudian kirakan dia punya net force menggunakan teorem Pythagoras. Boleh? Ini rakit tadi kan? Resolvekan dia punya force menggunakan kaedah rakit tadi. Boleh? Yang buat soalan ni. Macam-macam bunyi. Okey, siapa yang tak nak bercakap boleh mute Okey, so resolvekan force ni macam F1 ni, resolvekan ke paksi X, lepas tu kirakan total force. Kemudian F1 ni juga resolvekan ke paksi Y, kirakan dia punya total force, ya. Lepas tu dapatkan dia punya net force menggunakan kaedah teorem Pythagoras yang kita belajar tadi. Nah, ni doktor ikut kan? Ya. Alright. Sama juga macam soalan nombor 5. Nombor 5 ni saja nak bagi pening, paksi X dengan paksi Y ni kita singitkan. Ya, tapi tak ada masalah, boleh je. Ya. So resolvekan
nilai force tu kepada paksi X dan juga paksi Y, kemudian dapatkan dia punya net force dia menggunakan teorem Pythagoras. Boleh? Boleh kot. InsyaAllah boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Yang ni, apa yang awak dah belajar hari ni, boleh dah jawab tu soalan nombor 4 dengan soalan nombor 5. Ya, yang penting awak dapatkan dia punya resultant force dan jangan lupa darjah, degree. Macam kita belajar tadi masa kira 3 Newton dan 4 Newton tadi kan. Jangan lupa dapatkan dia punya sudut. Okey? Okey ke? Okay. Alright, betul. Okey. Doktor, Ya. boleh buka tadi tak yang dapat apa figure FY 13.8 tu? 13.8. Ini kan? Tak nampak doktor, 13.8. tak ada gambar. Yang lain dapat tak? Tak nampak kosong. Okey, baru nampak. Oh, so Nampak muka okay. doktor je. Dia lambat kan? Dapat ke? Belum loading. Saya belum share lagi lah. sorry. Ini memanglah kat saya punya komputer. Saya cakap dengan muka doktor je. Ambil gambar saya tengah bercakap ni. Sebab saya tak nampak muka saya. Ambil gambar cepat, seorang ambil gambar. Ambil gambar. Dia kena bercakap baru keluar muka. Saya tengah bercakap ni. Sila ambil gambar cepat sikit. Dia kalau saya tak bercakap, gambar saya hilang. Kena membil sikit. Cepat. Sila ambil gambar. Siapa yang ambil gambar ni? Tak ada keluar doktor. Tak keluar pula muka saya. Masa orang lain jangan bercakap. Orang lain diam, yang ambil gambar pun diam. Biar saya seorang je bercakap, baru keluar muka saya. Ambil gambar. Dah ke belum? Ambil gambar saya cepat. Sebab apa? Gambar ni saya nak tunjuk bukti kepada SKC saya mengajar. Sudah ke belum? Sudah. Bagus. Letak dalam WhatsApp Okey, saya share balik tadi. Yang tanya tadi. Saya dah tulis dah. Dah siap. So tadi siapa yang tanya tadi pasal ni 13.8 Newton? Selabu. Okey doktor. Ni 13.8 Newton kan? Dapat tak? Dapat. Okey, bagus. Alright. So, kita dah dapat acceleration arah X dan juga acceleration arah Y yang kita nak cari tadi. Dah selesai. Ya, so ini pengiraan dalam slide lah ya. Boleh tengok juga. Okey. Kemudian yang lain-lain ni sebenarnya tak ditanya dah dalam PMA. Ya. Dan saya rasa saya tak perlu nak ajar lah sebab susah sebenarnya nak ajar secara online ni. Satu contoh soalan tadi pun, suppose waktu ni kita dah jauh ke depan lah kalau mengajar dalam kelas biasa. Ya. Jadi mana-mana yang tak keluar dalam PMA saya tak ajar lah. Boleh macam tu? Boleh. Kalau berminat juga boleh bacalah slide ni untuk belajar sendiri. Ya. So suppose saya kena ajar Newton's third law. Newton's third law ni berkenaan dengan action force dan juga reaction force. Ya. Tak ada soalannya dalam PMA. Ya, boleh baca, kemudian belajar berkenaan dengan jenis-jenis force yang lain. Kita belajar berkenaan dengan weight. Ya. Kemudian kita belajar juga berkenaan dengan tension force. Ya, tension force pun sangat penting juga. Ya, kemudian kita belajar berkenaan dengan definition of equilibrium. Ya, ini sangat penting dalam strength of materials. Ya, sebenarnya tak ada soalan dia dalam PMA. Ya.
Ya. Dan juga contoh yang ni pun bagus juga. Kalau awak boleh selesaikan contoh yang ni, sangat membantulah kalau awak nak jawab soalan PMA. Ya. Yang ni kalau saya ajar ni praktis, ulang balik je dengan apa yang kita belajar tadi. Ya. Praktis. Ya, sebenarnya kalau kita nak cekap dalam mengira dalam solid mechanics ni, kita kena banyak buat latihan. Ya, jadi buat latihan dalam soalan ni. Jadi untuk memudahkan anda lagi faham macam mana nak jawab soalan. Ya. Tapi Apa kata doktor bagi balik latihan yang ni, kita buat latihan ni lepas kedua nanti. Boleh tak? bagi balik Latihan ni kita buat soalan ni, latihan ni lepas kedua. Ada kelas balik lepas kedua kan? ada, tapi saya rasa cukuplah setakat tu saja. Ya. Cukuplah. Apa Kau jangan pening kepala deng. lagi panjang nanti, ya. Sebab soalan ni sebenarnya dia lagi kompleks daripada soalan PMA. Soalan PMA itu lagi mudah. Ya, Alhamdulillah. boleh ya? Boleh. Alright. Kemudian suppose anda juga akan belajar berkenaan dengan trusses, ya. Trusses ni anda belajar berkenaan dengan compression force, ya. Pun juga kita guna kaedah yang sama macam yang kita dah belajar sebelum ni. Kita buat kita buat free body diagram, kemudian awak kena resolvekan force tu ke paksi X dan juga paksi Y. Ya. Dan gunakan nilai sin dan cos. Ya. Jadi boleh dapat jawapannya ni. Dan banyak lagi lah. Ya. So saya rasa setakat ni dah pun pukul 1. Ya. So kita break selama 1 jam. Kita akan sambung balik pukul 2 untuk kita masuk kepada topik yang terakhir, iaitu materials and material testing. Alright? Alright. Okay, so kita sambung balik pukul 2. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Doktor.